Penyasaran semula subsidi diesel tidak melibatkan Sabah dan Sarawak. Untuk laporannya, terus saja bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Silakan Suaran. Ya, sahih. Sabah dan Sarawak tidak terlibat dalam perancangan penyasaran subsidi diesel di stesen minyak. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Armizan Mohamed Ali berkata, penyasaran subsidi diesel di Semenanjung pula dijangka bermula pada suku kedua tahun ini. Datuk Armizan berkata KPDN juga komited memastikan isu ketirisan subsidi khususnya penyeludupan diesel di Sabah dan Sarawak dapat dikawal daripada terus berleluasa. Kita akan bergerak meningkatkan ketangkasan untuk mengawal ketirisan yang berleluasa ini. Dan kepada para penyeludup dan mereka yang bersekongkol, sekali lagi saya ulang, carilah rezeki yang lebih berkat daripada aktiviti yang tengah mereka laku yang tidak sah, yang haram, yang merupakan satu sabotaj kepada ekonomi negara. Datuk Armizan ditemui media selepas menyempurnakan bengkel penyelarasan tanggungjawab membanteras ketirisan barang kawalan bersama agensi-agensi penguatkuasaan di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan berkaitan, beliau memberitahu sejumlah 3,257 pemeriksaan telah dijalankan di seluruh negara menerusi Ops Tiris 3.0 yang bertujuan untuk membanteras penyelewengan termasuk minyak diesel bersubsidi. Daripada jumlah itu, sebanyak 330 kes dengan nilai rampasan keseluruhan RM5.15 juta berjaya dihasilkan membabitkan rampasan minyak diesel, petrol RON 95, LPG, minyak masak dan gula. Pengusaha makanan disaran mengekalkan dan mempertingkat aspek kebersihan premis makanan serta menjaga kualiti makanan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Shah Helmi Yahya berkata, pengusaha makanan perlu memastikan proses penyediaan dan tempat menyediakan makanan terjamin kebersihan dan keselamatannya untuk memastikan pengguna terlindung daripada penyakit bawaan makanan. Pengiktirafan kepada dua pengoperasi makanan ataupun restoran di daerah Kutatan ya secara tertutup dan juga secara terbuka. Ini bertujuan untuk memupuk budaya mementingkan kebersihan dan juga kesihatan dalam operasi restoran dan juga kedai-kedai makanan. Datuk Shah Helmi yang juga ahli Parlimen Putatan ditemui media pada program Kembali ke Sekolah kawasan Dewan Undangan Negeri Tanjung Kramat di Putatan. Program ini memberi manfaat kepada 180 orang murid dari dua buah sekolah iaitu Sekolah Kebangsaan SK Putatan dan SK Kampung Contoh Putatan dengan pemberian beg dan peralatan sekolah serta gunting rambut secara percuma sumbangan Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah. Boleh kurangkan beban kita lah juga kan, dapat free potong rambut, dapat bag free macam tu. Dia eloklah untuk kanak-kanak yang macam anak seni, dia memang dia ada banyak sedikit masalah lah macam OKU macam yang sekarang ni lah. So yang dapat apa yang dibagi oleh cikgu bantuan dari mana pihak kan, maksud ada meringankan sedikit beban lah. Bagi saya program ini amat baiklah, bagi peluang kepada orang-orang yang sekitar kita kan, yang untuk balik sekolah semua kan, secara percuma begitu kan. Ya, terima kasih sama YB. Khidmat gunting rambut ini dijayakan 40 pelatih dan tenaga pengajar dari Jabatan Pembangunan Sumber Manusia Kota Kinabalu dan Papar. Kesiapsiagaan dan kerjasama Majlis Keselamatan Negara MKN, Agensi Keselamatan dan Penguatkuasaan Peringkat Negeri Sabah serta kaki tangan Petronas terus dipertingkat. Bagi menguji keupayaan dan kesiapsiagaan itu, satu eksersis The West Sea Thunder 2024 yang melibatkan MKN, 15 agensi keselamatan, penguatkuasaan, pemegang taruh di Sabah serta 6 anak syarikat Petronas telah diadakan di Kota Kinabalu. Pengarah MKN Negeri Sabah, Datuk Nur Alam Khan A. Wahid Khan berkata, eksersis 2 hari itu menggunakan konsep latihan berpandu untuk membimbing dan melatih staf di bilik kawalan serta kaki tangan Petronas di pelantar pesisir pantai dalam bertindak sewaktu kecemasan berlaku.
Ini sebagai satu langkah awalan. Semoga selepas ini lebih banyak lagi tindakan ataupun exercise yang dapat kita orang bilang lancarkan dan juga kita adakan di masa hadapan. Semoga kita dapat memastikan bahawa Petronas dan juga mana-mana agensi yang lain juga yang menyumbang kepada keselamatan negara dan juga hasil kepada negara dapat kita selamatkan dan juga kita dapat pastikan tidak ada sebarang perkara-perkara yang tidak baik berlaku di masa hadapan. Ya? Yang penting keselamatan negara adalah tanggungjawab kita semua bersama. Datuk Nur Alam berharap eksersis itu dapat menguji keberkesanan pelan tidak balas kecemasan sekaligus memperkemas prosedur operasi standard agensi masing-masing. Fenomena El Niño atau cuaca panas yang melanda negara ketika ini dijangka berterusan sehingga Jun depan. Pegawai meteorologi Mazlan Ishak berkata keadaan itu menyebabkan taburan hujan berkurangan di kebanyakan kawasan sekaligus menyebabkan suhu lebih tinggi daripada biasa. Mazlan menyatakan demikian kepada pemberita RTM di Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Sabah, Kota Kinabalu. Jadi dalam tempoh ini, liputan awan dan taburan hujan lazimnya kurang di kebanyakan tempat. Keadaan hujan dalam tempoh yang lama boleh menyebabkan cuaca lebih panas dan kering berbanding kebiasaan. Cuaca panas yang dialami pada ketika ini ada satu fenomena sebenarnya berulang-ulang setiap tahun. Justru Mazlan menasihati orang ramai agar mengurangkan aktiviti luar dan minum lebih banyak air. Setakat ini, suhu tertinggi direkodkan adalah di Beaufort iaitu 36.3 darjah Celsius dan dikategorikan sebagai tahap berjaga-jaga. Petronas menyusun pelbagai program sempena ulang tahun ke-50 tahun ini untuk diraikan bersama rakyat di seluruh negara. Ini termasuklah Petronas 50 Dreams dengan merealisasikan 50 impian sebenar rakyat Malaysia. Pengurus Besar Pejabat Wilayah Petronas Sabah dan Labuan Siti Ayu Abdul Wahab memberitahu di Sabah Petronas telah memenuhi impian seorang kanak-kanak dari Ranau berusia 10 tahun yang mengidap kanser ovari tahap 4. Impian kanak-kanak tersebut direalisasikan dengan sambutan pesta ulang tahun bertemakan bunga di tepi pantai di sebuah hotel terkemuka di Kota Kinabalu awal bulan ini. Siti Ayu ditemui pada majlis makan tengah hari Tahun Baru Cina bersama kira-kira 100 pengamal media di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, beliau berkata Petronas menghargai peranan media yang memainkan peranan penting dalam menyampaikan mesej korporat Petronas. Seramai 100 pelajar institusi pengajian tinggi awam dan swasta dalam kawasan Parlimen Tenom menerima bantuan wang tunai RM500 seorang daripada pejabat Parlimen Tenom. Sumbangan disampaikan Ahli Parlimennya Ridwan Rubin sempena Majlis Sepakat Ibu Bapa Kecemerlangan Anak yang berlangsung di Dewan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Chung Hua Tenom. Terdahulu dalam ucapannya, Ridwan berkata anak-anak perlu diberi pendidikan yang sewajarnya kerana mereka bakal mencorakkan masa depan yang lebih baik untuk keluarga dan juga negara pada masa akan datang. Beliau turut berharap bantuan seumpama dapat meringankan beban perbelanjaan pelajar yang akan memulakan pengajian nanti. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Sahi. Sahi, silakan. Baik, Soran, terima kasih.